Minggu depan pergi masjid, kecoh satu kampung. Sampailah berita pada keluarga saya. Bila keluarga saya tahu, abang saya tahu, habislah saya dipanggil menghadap. Sambil cakap tu kena pukul lah. Abang saya pukul, saya teruk, dia pukul. Dia pukul, saya teruk sampai satu tahap. Dia kata, aku nak kau tinggalkan Islam. Hidayah adalah anugerah yang datang tanpa disangka-sangka. Secara asasnya, setiap manusia dilahirkan sebagai hamba Allah, namun tidak semua dikurniakan rezeki untuk hadir dalam keluarga Islam. Dalam jutaan manusia, insan ini terpilih untuk menerima hidayah Allah dan kembali kepada agama fitrah, agama Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Laungan azan yang berkumandang di kediamannya seakan-akan memanggil dan menarik perhatian Farid Ravi. Seolah-olah beriktikaf di masjid, Farid Ravi menyelami kebenaran ad-din secara rahsia bagi merungkai segala persoalan. Pada usia 18 tahun, syahadah akhirnya dilafazkan. Ibu akur menerima dalam diam, tetapi abangnya berang kerana menukar agama. Namun, dakwah yang berlandaskan gaya hidup Islam berjaya menjentik hati keluarganya untuk sama memilih Islam sebagai agama yang satu. Sebab kita tahu tidak ada tempat lain untuk kita mengadu melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saat dan ketika paling manis dalam iman, dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Tugas khalifah untuk memimpin menuntut Farid Ravi untuk mencari ilmu secukupnya sehingga berjaya menerima ijazah kedoktoran dalam pengajian tafsir dan ulum Quran di University of Jordan. Farid Ravi terus dipanggil untuk menyampaikan dakwah sehingga dijemput oleh Sultan Brunei untuk menyampaikan dakwah di hadapannya. Luasnya ilmu Tuhan ibarat hamparan lautan, semakin digali, semakin banyak yang ingin dipelajari. Sejauh manakah kalam Allah berjaya mengubah hidupnya? Bersama menyelami kisah Datuk Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah dengan mukjizat unggul daripada Allah di NLKU. Seorang insan yang hebat kita bawakan pada hari ini, Datuk Profesor Madya Dr. Haji Muhammad Farid Ravi Abdullah yang merupakan Naib Chancellor Universiti Islam Selangor dan juga seorang pendakwah yang mudah didekati dan disayangi ramai. Betul, saya sebenarnya tersentuh lah nak cerita juga kepada semua orang lah. Malam semalam saya tak dapat tidur, tak tahulah sebab malam Jumaat kan, doa makbul banyak malaikat turun. Saya scroll Masya Allah, kisah hidup Datuk memang sangat memberi inspirasi dan saya yakin dan juga percaya ramai sebenarnya nak berubah untuk berhijrah. Jadi kita nak tahu sedikitlah bagaimana boleh berubah, berhijrah dan masuk ke dalam agama Islam itu sendiri. Ya, terima kasih kepada Eliza dan juga Muaz. Kepada para penonton yang saya kasih sekalian, saya terinspirasi untuk terima agama Islam ni. Pertama sekali saya suka dengan kisah-kisah Nabi. Itu bermula di sekolah menengah lagi. So di antara kisah Nabi yang memberi kesan, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab dia punya plot cerita dalam Quran tu sangat menarik. Dia ada episod dengan raja, dia ada episod dengan ayah dia ada episod dia pecahkan idol-idol dalam rumah berhala. So itu semua bagi saya satu gambaran macam saya ada di ketika itu, dan setiap dialog Nabi Ibrahim tu macam kena kat saya. So itu yang menyantap saya untuk melihat kebenaran. Yang keduanya Al-Quran. Al-Quran ni bila orang baca mula-mula memang tak minat, lama-kelamaan dia sudah ada macam satu tarikan. Sebab saya rasakan bahawa Al-Quran ni dia ada mukjizat sama'i. Maksudnya orang yang kerap dengar dia boleh jatuh hati, boleh merentun jiwa walaupun dia tak faham. Kan bukan persoalan faham tak faham, sebab Quran itu sendiri, bunyi dia tu, bacaan sebutan itu bila masuk dalam telinga ada something yang different. Itu yang berlaku bila saya duduk di kampung. Saya ni asal kampung Sungai Cho. Rumah saya tak jauh daripada masjid. So petang-petang orang pasang Quran di corong-corong masjid ni, dengarlah. Minggu pertama, minggu kedua, bulan demi bulan, tahun. Pernah juga mungkinlah Bilal sampai lambat ke hari itu tak sempat pasang kaset Quran ni. Bertanya, kenapa hari ni tak ada?
Oh, jadi sampai ke tahap kita nak dengar Quran macam mana pun pada hari tersebut. So di situlah bermulanya langkah untuk saya nak tahu kisah Nabi ni apa sebenarnya dan siapa Nabi ni dan apa perjuangan mereka, kenapa mereka melalui segala kesusahan, kepayahan sampai ada Nabi yang dibunuh, ada Nabi yang berhadapan dengan pelbagai ancaman. So apa yang memperjuangkan? Nak tahu sangat. Kalau benda tu tak benar, takkan orang sanggup mati-matian buat satu benda kan. Jadi sehinggalah kita sampai ke matlamat perjuangan Nabi dan Rasul ni untuk memperkenalkan agama. Agama yang benar, yang membawa kepada kesejahteraan, yang membawa kepada keharmonian, kemakmuran sebagai khalifah. Dan jodoh untuk fitrah manusia ini tidak boleh agama lain, mesti agama Islam. So di situ saya mula langkah. Masa tu umur saya 17 tahun. Oh, 17 tahun. So bila pergi dah ke pejabat untuk pergi ke Perkim masa tu. Bila sampai dia Perkim nak masuk Islam, Perkim kata you tak boleh masuk Islam. Tak cukup. Sekarang underage. Eliza tahu cerita saya. Saya rasa kalau saya tak datang pun Eliza boleh cerita dah. Dia dah habis tadi dah. So dia kata you are underage, tak boleh. According to our constitution you mesti reach of age 18 kan, mesti sampai 18 tahun. So saya balik saya masih lagi continue belajar. Panggil kawan-kawan, tanya. Masa tu kawan-kawan Datuk ada? Ada, kawan-kawan kampung kan, kampung Sungai Chou kan, kawan-kawan saya kan. Kalau dia tengok hai. Kalau Datuk tanya mengenai apa keraguan, ketidakfahaman, diorang sentiasa membantu. Taklah, kita pun taklah dapat create soalan yang very complicated because kita pun tak tahu banyak kan. Kita tak tahu banyak, yang kita nak tahu Zohor, Subuh 2, Zohor 4, Asar 4, Maghrib 3, Isyak 4. Maghrib 3 ni macam mana di situ je. Okay. Dia very basic. Macam budak jahat tu nak tanya soalan, dia takkan tanya soalan tinggi-tinggi. Macam itulah kita pun. Saya nak kata kalau subuh 2 rakaat, saya tahu macam nak solat. 1 salam aja. Kalau zuhur 4 rakaat, 2 rakaat, salam pertama, rakaat keempat, salam kedua. Kalau maghrib ni, rakaat kedua, salam pertama, rakaat ketiga, salam ketiga, salam kedua. Macam mana nak buat? Itu yang kawan-kawan kadang-kadang ajar kan. Belajar juga puasa Muaz, belajar. Tapi kawan-kawan saya ni kadang dia orang ni pun puasa yang ayuk. Boleh tahan juga. Aku nak bagi tahu, kau tak cepat puasa yang lama-lama tu. Sebab bila puasa siang hari tu, rajin pula mandi sungai. Oh, Masya Allah. Sebelum Ini tu tak rajin. Tak. Ini yang dikatakan sambil menyelam minum air. Tak sengaja tak apa. Tak sengaja. So itu ceritalah. So bila cukup 18 tahun, saya pun pergi balik ke Perkim untuk bersyahadah masuk Islam. So di situ saya mula mendalami. Tapi betul lah, satu benda yang Tuhan bagi ni dia tak akan bagi percuma. Nothing is free. Dalam dunia ini tak ada benda yang percuma Tuhan akan bagi. You kena lalui percubaan, you kena lalui satu ujian. Itu yang saya lalui. So bila saya dapat Islam, saya rasa seronok. Dalam masa yang sama, saya lupa saya akan ada ujian yang besar. Tapi ujian yang besar itu bagi saya dengan nikmat Islam, nothing lah. Bila saya compare, jadi nothing Muaz. Sebab Tuhan dah bagi saya sesuatu yang sangat besar, yang tidak ternilai. Dunia dan seisinya. Kalau kau tandingkan, datang, bawa, takkan tertanding. Tapi macam mana Datuk boleh dapat kefahaman macam itu mula-mula? Siapa boleh compare, okey aku dapat Islam kuat. Tak semua dapat Dia kefahaman. automatik. Islam itu, dia bila kita syahadah, dia macam ada satu yang melindungi kita, Eliza. Masya Allah. Macam kita satu energi yang datang daripada kita tak boleh nak jangka tau. Dulu, masa saya sebelum Islam, kalau saya buat silap, abang saya marah balik abang saya. Anak bongsu kan. Pergi mandi sungai, balik dia marah. Kau mandi sungai mana? Alah, mandi sungai je pun. Habis apa entertainment yang ada kat kampung ni? Mandi sungai je. Tapi dia marah, kita jawab. Dia marah, kita jawab. Gaduh. Tapi bila saya masuk Islam, abang saya pukul, saya tak jawab. Saya tak marah sangat lah. Saya tak rasa marah tu mungkin ada, tetapi tak ada sampai benci. Tak sampai benci. Marah tu ada. Sehinggalah saya tanya soalan dekat abang. Saya kata, you marah saya masuk Islam buat apa? Dia kata agama Islam tak bagus, tak betul lah itulah ni. Saya kata kalau tak betul, terlalu umum you punya statement. You kena bagi tahu kat mana tak betul. Be specific. Kalau orang cakap Islam ni tak bagus, saya kata okay fine. You punya tu terlalu general. You mesti spesifikkan. Kalau tak betul di mana tak betul, tunjuk. Supaya kita boleh buat correction.
Kalau you pergi jumpa doktor, you tak cakap, doktor saya sakit. Sakit apa kan? Doktor kata sakit apa? Awak doktor, pilih sendiri. Cek lah Doktor ni. pula kena Tak betul-betul. boleh. Doktor bukannya wali atau boleh kasyaf. Kan, you kena bagi tahu doktor saya sakit shoulder. Jadi baru doktor boleh bagi ubat. Sama juga, abang saya pun bila dia kata Islam ni tak bagus. Saya kata kat mana tak bagus? Oh, Islam ni pisahkan keluarga. Tak ada. Islam ni suruh itu. Saya kata tak ada. Islam ni agama sempurna. Kalau abang dapat buktikan Islam ni agama tak baik, sekarang juga saya tinggalkan Islam. Okey. Allahu Datuk, kalau melihat pada penceritaan tu memang mempunyai pelbagai cabaran tu. Ya. Cuma dari segi kalau kita lihat bagaimana pemahaman pentafsiran Al-Quran yang Datuk lihat itu bukan sesuatu jalan yang mudah. Memahami, membaca, selalu semua orang boleh buat. Tapi faham dan ikut. Ya. Ini sesuatu yang lain. Ya. Macam mana kita nak, ialah orang yang belum penduduk Islam mengaji Al-Quran dan memahami dan mencintai. Macam Datuk sendiri tu. Ya, sebab begini Eliza, Muaz dan para penonton saya kasih sekalian. Bila saya dah boleh baca Quran, timbul persoalan apa yang aku baca ni? This is not my language. This is not my language. Ini bukan bahasa saya, ini bahasa Arab. So, apa yang Tuhan nak bagi tahu saya sebenarnya? What is the message inside the Quran? Saya nak tahu. Minta maaf lah saya selip bahasa Inggeris sebab orang kampung saya cakap orang putih banyak. Oh, hebat kampung tu. Saya nak tanya, saya nak tahu juga apa benda saya baca ni. So di situ yang saya mula nak faham. Cari langkah nak faham. Saya dah boleh jadi imam dah. Saya boleh jadi imam, saya dah boleh baca, saya boleh tiru bacaan imam-imam. So bila jadi imam, orang datang kata, you baca Quran best lah, you jadi imam best lah, kita feel macam baca solat dengan Arab. Saya kata, lama kelamaan Muaz, timbul soalan. Saya kata, people enjoy saya punya bacaan, tapi saya tak enjoy pun. Jadi saya dapat satu jawapan bahawa saya tak enjoy sebab saya tak faham apa yang saya baca. So saya kena buat langkah. Itu yang saya pergi cari jalan, nak belajar bahasa Arab. Nak belajar bahasa Arab, belajar kat mana? Orang kawan kata kat sini boleh, kat Malaysia boleh. Nak pergi belajar dekat negara Arab lagi bagus. Itu yang saya fly pergi negara Arab. 5 tahun dekat Jordan, belajar bahasa Arab, mendalami lagi Al-Quran. Masya Allah. Lepas tu saya buat master dalam bidang tafsir juga, Quran juga di Malaysia UKM. Dan saya pergi balik Jordan untuk buat PhD dalam bidang tafsir. Masya Allah, macam mana Datuk mempunyai kekuatan sebegitu rupa. Kita kalau dah habis universiti, habis lah kan, terus bekerja. Macam mana Datuk ada kekuatan itu sendiri? Dan saya teringat hadis kot, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar dan mengajar Quran. Mesti nak masuk Ramadan ni supaya kita ni ada semangat untuk mendalami. Ya, betul. Ya. Saya kan Quran ini adalah lautan, Heliza. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbina nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Jadi Quran ini Tuhan gambarkan lautan. Kita tahu lapisan-lapisan laut yang ada ni jadi dakwat, air lautan akan habis, pokok-pokok yang jadi tinta yang celup-celup tulis semua akan habis, dakwat akan habis, air akan habis, pokok kayu akan habis sebagai tinta, tapi ilmu Tuhan tidak pernah habis. Quran, hari ni saya baca tafsir, saya faham satu benda baru, besok saya baca, saya faham, saya jumpa benda lain. Quran ni dia berkembang. Sebab itu keunikan Al-Quran adalah bila kita start tadabbur. Jadi bulan puasa ini, apa kita nak buat? Bulan Quran, Allah tidak muliakan Ramadan ini kerana kita berpuasa. Sebab you can excuse from puasa. Kalau dengan alasan-alasan syar'i lah, ada keuzuran syar'i, you boleh excuse. Tapi Quran ini diturun bulan Ramadan, Allah Ta'ala sebut, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Betul kan? Kemudian inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Ayat-ayat ini semua secara kolektifnya memberitahu kemuliaan Ramadan bukan puasa di siang hari, tetapi kemuliaan Ramadan adalah kerana Al-Quran diturunkan pada bulan tersebut. Paling banyak Jibril turun jumpa Nabi SAW untuk ulang kaji Al-Quran pada bulan Ramadan. Jangan sia-siakan bulan Ramadan kali ini. Mungkin ada di antara abang adik saya di luar sana yang masih lagi merangkak-rangkak baca Quran. So ambil peluang. Kita kali ni tak ada dah makan tengah hari, minum petang, apa semua dah tak ada. Kita divertkan masa ni semua Muaz untuk kita beruzlah dengan Al-Quran. Senang aja Liza. You nak khatam Quran? Boleh. Sebelum subuh 2 muka surat. Selepas zuhur 2. Sebelum subuh 2, lepas subuh 2. Sebelum zuhur 2, lepas zuhur 2. So kita ada 5 waktu. So kita akan dapat 20 muka surat. 20 muka surat ni mewakili satu juzuk. Secara automatik kita boleh baca Quran dan boleh khatam Quran dalam tempoh masa 30 hari. Ini kita challenge. Muaz. Okey. InsyaAllah. Saya buat untuk diri saya sendiri. Ya. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Terima kasih. Semoga tak puas lah kan Muaz. Betul, banyak sebenarnya penceritaan dan Muaz juga nangis Muaz. saya
Bila masuk bulan Ramadan ni kan. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Profesor Madya Dr. Haji Muhammad Farid Rabi Abdullah, Naib Chancellor Universiti Islam Selangor dan juga seorang pendakwah. Bagaimana perjalanan dan juga pengorbanan bukan sesuatu yang mudah. Kita kena terus mencari Datuk dan jangan pernah berhentilah Betul. untuk mendalami Al-Quran. Doakan kami juga Datuk Ya, supaya Haliza, boleh belajar Muaz, thank bahasa you. Arab dan juga Al-Quran InsyaAllah, amin.